Kadazan Dusun merupakan kumpulan etnik Bumi Putra yang terbesar di negeri Sabah. Masyarakat ini merupakan golongan petani pada awalnya, namun dengan perkembangan sosioekonomi yang dicapai di negara Malaysia, masyarakat ini kemudiannya beransur-ansur beralih kepada bidang perkhidmatan, pertanian moden dan juga perniagaan. Sebelum Sabah merdeka melalui Malaysia, masyarakat Kadazan Dusun juga dikenali sebagai dusun, iaitu nama yang diberi oleh orang luar kepada mereka. Tetapi, oleh kerana masih terdapat etnik pedalaman yang berpendirian mendukung identiti dusun, istilah Kadazan dan dusun dipersatukan menjadi Kadazan Dusun untuk memupuk dan menyatupadukan semangat kesatuan di kalangan mereka. Kepelbagaian kumpulan dalam kaum Kadazan Dusun di Sabah merujuk kepada perbezaan bahasa, adat, kepercayaan dan cara hidup. Terdapat beberapa subkumpulan seperti Kadazan, Dusun, Murut dan Bungus yang mempunyai dialek dan budaya mereka tersendiri mengikut daerah-daerah yang tertentu. Masyarakat ini juga mengamalkan pelbagai kepercayaan seperti menganut agama Kristian. Masyarakat ini juga sebahagian besar masih mengamalkan animisme yang mementingkan hubungan mereka bersama alam dan roh nenek moyang. Perayaan seperti keamatan, perkahwinan dan upacara istiadat juga menunjukkan kepelbagaian dari segi pakaian tradisional mereka seperti Kadazan, Dusun, Murut dan Bungus di dalam kumpulan kaum Kadazan Dusun di Sabah. Kepercayaan asal kaum Kadazan Dusun berasaskan animisme yang mempercayai bahawa alam semesta dihuni oleh roh-roh yang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Mereka menganggap bahawa setiap benda baik, hidup atau mati, mempunyai roh atau semangat yang perlu dihormati dan dipelihara. Beberapa elemen utama dalam kepercayaan tradisional mereka adalah: pertama, roh dan semangat alam. Mereka percaya bahawa setiap elemen alam semula jadi seperti pokok, batu, sungai dan haiwan memiliki roh. Menghormati dan menjaga keharmonian dengan roh-roh alam ini adalah penting dalam kehidupan seharian mereka. Tuhan Agung. Kaum Kadazan Dusun mempunyai konsep Tuhan yang Maha Esa yang dikenali dengan nama Kinorohingan atau Kinoingan. Tuhan ini dianggap sebagai pencipta segala-galanya yang mengatur kehidupan dan kematian. Namun, mereka juga percaya dalam banyak roh yang lebih kecil yang terlibat dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, roh leluhur. Kaum Kadazan Dusun menganggap roh nenek-nenek moyang mereka sangat penting. Mereka percaya bahawa roh-roh ini melindungi keluarga dan komuniti mereka dan oleh itu, mereka sering mengadakan upacara untuk menghormati roh leluhur ini. Yang keempat, upacara dan ritual. Pelbagai upacara dan ritual diadakan untuk memastikan kesejahteraan dan keberkatan dalam kehidupan mereka seperti Tadau Keamatan, Pesta Panen yang merupakan perayaan utama mereka. Ia berkaitan dengan penghargaan terhadap padi dan roh-roh yang dilindungi hasil pertanian mereka. Perayaan kepada agama Kristian dan Islam. Sejak kedatangan agama Kristian dan Islam ke Sabah, sebahagian besar masyarakat Kadazan Dusun telah memeluk agama Kristian, khususnya Katolik dan Protestan. Walau bagaimanapun, banyak yang telah memeluk agama-agama ini. Banyak aspek tradisional kepercayaan mereka masih dipelihara, terutamanya dalam perayaan-perayaannya dan amalan budaya. Kaum Kadazan Dusun terkenal kerana mengekalkan tradisi dan adat mereka, dan mereka sangat bangga dengan warisan budaya yang kaya ini. Kepercayaan dan amalan tradisional mereka, walaupun telah dipengaruhi oleh agama-agama moden, masih tetap hidup dalam kehidupan seharian. Sebelum hadirnya agama Islam dan agama Kristian ke negeri Sabah, orang Kadazan Dusun adalah mereka yang mengamalkan kepercayaan animisme ataupun pagan. Namun pada masa kini, jumlah mereka yang mengamalkan kepercayaan ini sudah semakin berkurangan kerana ramai yang telah memeluk sama ada agama Islam ataupun Kristian. Dalam kepercayaan animisme mereka percaya kepada kewujudan Tuhan bernama Kinorohingan. Kinorohingan ini berkuasa mencipta manusia. Namun, nama Tuhan ini berbeza mengikut suku, kaum dan lokasi mereka.
Sebagai contoh, bagi orang dusun yang tinggal di tambunan, Tuhan mereka disebut sebagai Mino Mogun. Isteri kepada Mino Mogun pula bernama Suminundo. Kino Rohingan dipercayai berkuasa menghalang pengaruh kuasa jahat, Rogon, dan juga syaitan. Peranan Bobolian dalam masyarakat Kadazan dusun. Bagi masyarakat dusun, seorang pawang atau bomo dikenali sebagai Bobolian. Dalam kalangan orang Kadazan, ia disebut sebagai Bobo Hizan. Golongan Bobolian ini biasanya adalah seorang wanita. Bobolian atau Bobo Hizan ini berperanan sebagai perantara antara masyarakat dengan alam gaib. Bobolian akan membantu mereka berkomunikasi di antara satu sama lain, terutamanya apabila berhadapan dengan krisis yang berlaku terhadap masyarakat. Bobolian juga dipercayai mempunyai kuasa sihir yang boleh menyebabkan bencana kepada individu lain. Kebanyakan mereka yang masih berpegang kepada kepercayaan animisme ini tinggal di kawasan pedalaman Sabah. Ramai daripada mereka kini sudah memeluk agama Islam dan juga Kristian. Akan tetapi, data ada menunjukkan bahawa sebilangan kecil orang Kadazan dusun juga memeluk agama selain Islam dan Kristian. Ada di antara mereka ini yang memeluk agama Buddha dan juga Hindu. Namun, peratusan mereka yang tidak beragama jauh lebih tinggi daripada mereka yang menganut agama Buddha dan Hindu. Kecenderungan kaum Kadazan dusun untuk menganut berbagai agama menunjukkan bahawa mereka tidak tertutup dan mudah beranimilasi dengan unsur luar daripada budaya mereka. Mereka dilihat lebih terbuka dalam menerima kepercayaan lain sebagai pedoman hidup mereka. Kehadiran agama seperti Islam dan juga Kristian telah menyebabkan ramai orang Kadazan dusun tidak lagi mengamalkan kepercayaan pagan. Mereka kini lebih dikenali sebagai kaum yang berbilang agama. Adat yang diamalkan oleh kaum Kadazan dusun di Sabah. Salah satu upacara yang dijalankan adalah upacara Miohon Pinisi. Ini adalah upacara kaum Kadazan dusun di Sabah. Miohon bermaksud pertukaran, manakala Pinisi bermaksud seketul nasi yang dimasak. Semasa upacara ini dilakukan, pasangan pengantin akan memberi makan antara satu sama lain untuk melambangkan kesatuan dan komitmen mereka. Upacara yang kedua yaitu upacara Langkah Batu. Semasa upacara Miohon Pinisi, pasangan pengantin akan melangkah di atas batu untuk melambangkan kestabilan dan kekuatan perkawinan mereka. Upacara ini dijalankan di bawah bimbingan seorang Bobo Hizan atau paderi tradisional. Upacara ketiga yaitu upacara siung. Bobo Hizan akan menggunakan dua siung atau topi konikel Kadazan dusun kepada pasangan pengantin untuk upacara pembersihan. Topi ini akan dijalankan dari kepala hingga ke kaki pasangan pengantin sambil membaca doa kuno untuk menghalau tenaga alternatif. Cara yang keempat yaitu minuman tradisional. Pasangan pengantin akan minum sup ayam, wan beras, dan juga nasi yang disediakan dalam mangkuk kelapa. Ini melambangkan kesejahteraan dan kesatuan perkawinan mereka. Upacara yang terakhir yaitu nyanyian tradisional. Semasa upacara perkawinan ini dijalankan, tetamu dan keluarga akan menyanyikan lagu tradisional Kadazan dusun yang dikenali sebagai Piahanan Pinisi. Lagu ini menggambarkan makna dan simbolisme perkawinan mereka.